السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Samusi surah para imam, ustaz, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diizinkan untuk kita berada dalam surah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat-Nya ke atas kita dalam suasana gawat. Macam-macam gawat ada, dan macam-macam ragam dan perkara yang berlaku sekarang ini. Cumanya mungkin saya lama dah tak sampai. Bulan lepas saya ada di Yaman. Mungkin nasib baik ada ke sini ke Malaysia. Tak hilang foto bang. Tak terjumpa tuan-tuan saya. Jadi insya-Allah pada malam ini saya cuba bawa ayat Al-Quran, iaitu surah Syura ayat 42. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, yakni kejam terhadap manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu akan mendapat seksa yang pedih. Jadi tajuk pada malam ini kita ambil berkaitan dosa-dosa pemimpin menipu. Itu tajuk malam ini berdasarkan ayat Quran, ayat surah Syura ayat 42. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Inilah tajuk, tuan-tuan tengok 197. Dosa besar, tajuk yang ke-16 yang ini. Inilah malam malam datang. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Menipu pun dosa besar, tambah pula laku kejam terhadap rakyat 2 kali. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuk penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul? Maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah nasib mereka. Itu mukadimah dalam tajuk ini yang kita bacakan tadi, satu Syura ayat 46. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang, yang pemimpin-pemimpin yang buat zalim, yang kejam terhadap manusia dan mereka melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu akan mendapat siksa yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala firman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah engkau menyangka bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang zalim, yang kejam. Hanya saja Allah Ta'ala menangguh mereka sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak
mereka akan datang dengan bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak terkedip sedikit pun dan hati mereka kosong. Itu yang gambar Allah Ta'ala yang kedua, peringatan Allah Ta'ala yang kedua kepada mereka yang ada jawatan. Pertama jadi pemimpin. Nak jadi YB senang tuan. Nak jadi PM senang. Nak jadi menteri senang. Boleh, ada duit boleh. Tetapi tanggungjawab itu yang akan menjadi tanggungjawab di hadapan Allah. Sebab kalau tengok ulama-ulama takut bila pilih pemimpin ni. Okey, tak apa, kita sama lagi lah. Apa Allah beritahu lagi dalam Al-Quran? Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi, beri amaran lagi dalam suratul Ma'idah ayat 79. Kanu la yatanahau am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka yang satu dengan yang lain tidak pernah melarang dari perbuatan jahat yang mereka kerjakan. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Ada berlaku kejahatan tak larang. Yang nak cerita orang pun pakai bongong paling kepala. Okey, tak payahlah live. Ni bongong boleh duduk atas tikar pula tu abang, tikar tu zam-zam ala kazam kan. Contoh ni. Lah buat benda tu. Banyak oleh lagi. Saya bersetuju dengan Tengku Ramah yang buat oleh podcast ke atau Tengku Kapten kapal terbang. Ni kata kita bukan solat hajat, solat taubat. Dosa banyak benar lah ni. Saya cakap bahasa saya, dia bahasa cakap yang lain, tapi seolah-olah gitulah cakap. Patut kita guna banyak solat taubat, banyak istighfar kepada Allah. Benar, apabila bala-bala berlaku, hujan tak turun, apa semua, barang mahal ni, Allah Ta'ala telah rakamkan melalui lidah Nabi Nuh, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Tu Pak Imam dia waktu salah dia boleh betul kan. Maka aku berkata, hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Wa yumdidukum yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan datangkan sahab. Sama tu sahab midrar ni, midrar makna turunkan hujan, datangkan awan turun hujan. Wa yumdidukum amwalan wa banina. Allah akan tambah harta kamu dan anak-anak kamu. Betul apa ya? Wa yaj'al lahu anhara, tak saya. Dan Allah jadikan ali ke sungai-sungai. Dah ni kita kira banyak apa semua ni, istighfar banyak. Istighfar banyak. Hujan tak turun sebab dosa tu. Bila Allah turun rahmat, tiba-tiba banyak nak penduduk bumi buat dosa, Allah tahan dosa tu, tahan. Bila tak istighfar, dosa tu dia tarik, tu yang turun balik. Okey, cuba tu yang sama lagi kata di kitab. Jawapan ada dalam Quran semua. Cuma orang nak cari lah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia dari golongan kami yang Islam. Pemimpin yang menipu ni, Nabi kata dia bukan golongan kami, bukan golongan Islam. Itu hadis riwayat daripada Muslim. Kita masih lagi tajuk bahawa pemimpin menipu. Tengok di kita lah, tengok orang lain, tengok negara kita, pada kepala kan. Tapi tak apa, sama lagi lah. Kemudian hadis riwayat Bukhari pula, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kekejaman itu menjadi kegelapan nanti di hari akhirat. Kekejaman. Tengok GST sonyak-sonyak pasal MS 370, kita lupa banyak perkara tuan. Barang naik kita lupa. Apalagi akan datang highway tak guna, dah 5 highway tak guna cash dia. Pakai touch and go. Kak tadi tanya, mana tak ada cik. Ketika mana? Ketika orang setengah terbang kapal terbang MS 370. Cukup lah.
Dan tengok selepas ini. Kalau orang tanya saya, ustaz agak-agak tu abang tunggulah lepas hari raya kajian masuk jumpa dia tukun. Tunggu jawab. Allah Alam ni. Tu saya punya jawab lawak aja. Kalau pakai tu kan. Okey, tak apa, sambung lagi. Kemudian kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyati. Kamu tu adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang pimpinan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Sambung lagi lah. Sabda lagi, in ayyuma ra'in ghasyara ra'iyatahu fahuwa finnar, rawah Tabarani. Setiap pemimpin yang nipu rakyatnya, maka dia akan masuk neraka. Pemimpin nipu rakyat, itulah ni ambil subsidi suka gula sebab pasaran gula mahal. Kayak apa ni? Kayak pasaran dunia apa? Sebab sini perlu mesin ni upah. Contohlah kan, mesinnya ambil itu. Man ghash innama ayyuma ra'in ghasya ra'iyatuhu fa huwa finnar. Pemimpin yang menipu rakyat ini masuk neraka. Tunggulah. Kalau tak bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amal salih. Melainkan mereka bertaubat, beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman dan beramal soleh kepada Allah SWT, barulah taubat diterima. Amin tuan. Jangan rasa kita ada autoriti, kita boleh gunakan lumbuk duit banyak-banyak tipu rakyat. Tunggulah sebelum Allah benamkan masuk dalam kubur. Boleh kita cakap. Sebab kita semua asal yang sama, tuan-tuan. Betul. Ada kau pemimpin tu asal pada Imani yang Umi? Ada. Ada. Itulah Imani tu jatuh kalau kata apa tu semua pun tak tahu, tuan-tuan. Punya gigi semua. Cik lagi tak semua. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala jelmakan menjadi manusia, kadang-kadang dia lebih hebat takaburnya daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pada takabur pun menama pun al-mutakabbir, yang dia takabur, dia boleh buat, aku boleh buat langit, aku boleh buat bumi, kau boleh buat apa? Betul? Aku boleh cipta kamu, kata kau boleh buat apa? Cipta air sitik sekarang 7,000 banyak, cuba buat hujan. Minta juga lah Allah Ta'ala apa ni, sunat sisko apa lah satu ni. Sunat yang minta hujan. Dan yang berani pakai sifat takabur ni iblis je. Tetapi manusia kadang-kadang lebih hebat daripada iblis lagi. Sama lagi tuan, tu macam korek tak kita baca Quran tu. Tak percaya buka muka surat 159 saya tengah baca ni. Saya tak nak ulang banyak-banyak. Kalau silap ulang kan saya ke dalam. Okey, kemudian sabda Nabi sallallahu manis tar'ahu Allahu ra'iyatan summa lam yakhuttaha binushihi illa haramallahu alaihi aljannah, rawah Bukhari. Barang siapa yang diangkat Allah Ta'ala menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya masuki syurga. Dia memimpin, dia kena nasihat rakyat supaya taat kepada Allah. Tu kerja pemimpin. Bukan beri pembangunan je. Pembangunan rohani kena jaga. Ini baru dapat sekali mimpin kerja 5 tahun, kerja rumah dah 5 juta. Masalah lah tu. Mana kau kobeh duit tu? Jangan kau marah kan. Tu ramai tuan-tuan. Dia sendiri tak nasihat rakyat. Dia kata jangan kita gunakan sistem yang Allah bagi. Jom kita kembali kepada Allah, kita berdoa banyak-banyak, kita bertobat banyak-banyak. Mungkin kesilapan kita Allah uji sekarang ni. Jom kita kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, back to Allah. Kembali. Tiba-tiba panggil Raja Bomo, tak masalah kan? Okay. Ni percaya ke Allah Ta'ala, kau jin yang boleh menguasai alam ni. Ngomong kan sikit-sikit juga lah sama ya. Saya nak komentar sikit je. Kita baca tu ayat ni. Yalah nak panggil itu pokok lah kan. Juga menurut riwayat Bukhari yang lain berbunyi, yang pada hari kematiannya dia tetap dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya untuk masuk syurga. Dia nak mati dia tu, tipu rakyat lagi, Allah akan haramkan terus masuk syurga. Itu lapas lain.
Ya, kita takut tuan-tuan, satu hari mana tahu kita muda-muda ni kan, atau dia dipimpin Malaysia ingat-ingat. Ya, Allah peringatkan sebab Allah sayang kat kita. Jangan sampai kita diberi tu'til mulka man tasha. Allah kata qulillahumma malik. Sesungguhnya kalau Muhammad, Allah itu memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, dia akan beri kuasa kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzimul mulka mimman tasha, dan dia akan rampas kuasa itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dia akan muliakan siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan dia akan hinakan siapa yang dia kehendaki. Biarkal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sisilah segala apa ni kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dialah maha menguasai segala sesuatu. Kita ni pun Allah kuasai kita tuan-tuan. Cuba kita tuan tanya, napih pun cukup tuan-tuan. Tiba-tiba susah napih seorang elok kan, tiba-tiba susah napih, masuk hospital. Rasa ya Allah, kalau bernafas dengan elok ni alangkah nikmatnya menafas dengan sempurna. Apa nak susah napih tu? Dia duduk luar lama. Kok dia Allah Taala kan susah napih kan, tengok. Masa tu tahulah betapa berharganya nafas itu. Itu bersatu kan ya, minum dulu. Panas. Ya, sambung lagi sikit insya-Allah. Kemudian semua hadis yang tersebut di atas mengandungi ancaman yang amat berat terhadap para pemimpin yang menipu rakyatnya. Padahal sebelum menjadi pemimpin, dia telah menjanjikan mereka dengan janji-janji yang muluk-muluk, lalu mungkirinya. Sokonglah saya, anak pelihara, nanti ada tanah tersopik saya bagi kalau saya menang. Bila orang menang, tanah tu disopik dia semua, bukan bagi kita pun. Nampak tuan, menipu rakyat. Maka Allah mengharamkan masuk syurga. Main ponek lah duduk tunggang-tunggik. Selagi tak minta maaf dengan rakyat, bertaubat kepada Allah, tunggu. Ini kita ingatkan kepada mereka yang pegang tampuk pemerintahan yang sono, nak naik kapal terbang sendiri, ya, apa sendiri, ya, rumah wadang-wadang tanpa mempedulikan kesusahan dan penderitaan rakyat. Sama lagi bawah tu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sebarang hakim yang hukum, ini contoh hakim pula ya. Seorang hakim yang menghakim di antara manusia lalu dia berlaku curang di dalam hukumannya, tidak diputuskan perkara dengan adil, maka dia akan ditahan nanti di hari kiamat. Dan seorang malaikat akan memegang tengkuknya. Maka jika Allah mengatakannya lemparkan dia, maka malaikat melemparkannya, lalu meluncurlah orang itu dalam neraka Jahannam selama 40 tahun. Luncur sampai ke dasar tu 40 tahun. So, hakim ni duduk sebenarnya dalam Islam, hakim adalah satu pangkat yang paling besar dalam negara. Dia boleh hukum pemimpin, bukan pemimpin boleh pecat dia. Sekarang ni hakim letak bawah JPM, hancur ya. Hakim ada satu kuasa yang tersendiri yang tidak boleh digugat. Dia mesti menjalankan hukum Allah Ta'ala. Kalau dia tak adil, sedia nak masuk neraka. Amin. Sama lagi, itu hadis riwayat Ahmad. Sama lagi ya. Nabi SAW pernah bersabda, celaka para amir, yakni pemimpin atau pejabat, celaka orang yang cendekiawan, dan celaka bagi orang pemegang amanah. Semua orang bercita-cita hendak memimpin, hendak menjadi cendekiawan, hendak menjadi pemegang amanah, sedangkan nanti ada akhirat tempat tinggal bergantung di atas bintang fajara, keadaan terseksa sebab mereka tidak pernah menjalankan tugas mereka ketika di dunia dulu. Kalau dia memimpin, dia tak tugas tak apa, jadi cendekiawan, jadi pemegang amanah, tapi tak pernah jalan tugas, dia tak menjalankan tugas dia, maka dia akan diseksa besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Tuan-tuan, saya baru pergi menziarah makam Nabi Hud baru ni. Saya pergi ke Hadramaut yang ditarim di tempat Habib Omar yang selalu datang ni lah. Saya duduk sini lebih 2 minggu.
Dia rumah tamu 3 hari ya, tapi saya pun minta lah, dia tengok saya ke program, dia duduk bagi 2 minggu salam. Saya pergi jarang makan Nabi Hud. Cerita ke sebelah bukit di makan Nabi Hud tu ada namanya Sumar Barhud Ahli Kitab ni. Terbesar nampak Bak Zalim tersilap saya. Yang mana di situ dekat ada perumahan itu, tapi orang tak tunggu, orang tak duduk situ. Habis tinggi 4 malam ataupun 2 minggu cabut lah. Sebab dia kata pergi Barhud di sebelah ada lubang, dia kata ada orang putih cuba kaji masuk dalam tu, masuk buah lampu betul perlu tali, lepas tu kawan nak tarik-tarik tengok orang nak tak ada. Kita tak tahu jadi apa, dia bunyi macam tempat, dia kata roh dalam kitab ni sebut tempat roh orang-orang jahat. Memang bunyi macam-macam. Malam-malam hampir kalau tahan 4 hari lah, paling lama 2 minggu cabut lah. Wallahualam. Sejarah tu lah. Jadi bukan dia sebut kita orang, kita tengok dan apa yang disebut oleh kitab. Dan di Hadramaut ni tahu tak apa sama lagi. Jangan sampai besok roh campak kat situ. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la ya'tiyanna 'alal qadil adli yaumal qiyamah sa'atu yatamanna annahu lam yaqti baina itsnaini fi tamratin qat. Akan datang pada hakim yang ada hari kiamat nanti suatu saat di mana dia bercita-cita kalau boleh dia tidak mengadili antara 2 orang bersisih, walaupun dalam perkara sebiji kurma pun dia takut. Sekarang kita takut, masalahnya bukan kita takut dekat Allah, kita takut dekat manusia sekarang ini. Sekarang masalahnya manusia takut dengan manusia. Manusia tidak takut kepada Allah. Kita tengok satu tuan-tuan. Katalah Sultan nak datang jemput kita. Berapa hari riasa tuan-tuan? Nak beli baju tu, tak ada baju yang selekeh-selekeh. Orang-orang pun kalau beli samping tu, pakai samping tu yang itu orang-orang pun 200 kan. Lalu tak, nak ingat Sultan. Sultan kata pukul 9 jumpa, pukul 8, pukul 7 kita tunggu dah, betul? Tu ada Sultan nak dapat bintang sepajapnya. Tetapi kita nak menghadap raja segala sultan Allah Ta'ala, kita mencincai. Kadang main datang pakai baju prat dia pula dah baju dalam dia datang. Tapi kalau menghadap manusia, Masya Allah, itu kelemahan kita. Situ pun sikap kita. Betul buat kita punya tu garis pun kalau menghadap sultan, semua orang sebaris, betul? Riasa lagi kita semayang bengkang-bengkok. Orang tengoklah kita macam mana kedudukan kaki jadi ini elemen dah lagi betul elemen balik dengan hadap kiblat. Betul antara sakit kawan dengan kawan yang kena dapat ni tu. Kita jaga setan tu, tahu tak? Kita tak ikut sunnah Nabi. Kalau pas semayang sikit pun kita lebih kurang aja. Kalau ngadap sultan, kalau pemberisan tu Masya Allah, serentak sama. Tapi Allah Ta'ala tak ada, cincai semua. Kata tuan-tuan ni kita, termasuk saya tuan-tuan, saya mula nak belajar. Saya tengok, ya Allah, patutlah umat Islam ni dia punya penyatuan hati tak ada. Masa semayang tak jarang-jarang, bila rapat lagi susah lah kata nak semayang rapat-rapat ni tak syok. Tak syok tu nafsu dia, bukan dia kena sunnah. Nampak tak? Tu cerita bab sikit tu samanya. Kalau kita sultan ni tunggu 2 jam, kenapa kita lapang-lapang tak boleh datang 5 minit dulu masuk ke sini? Surau. Tahu kata tuan-tuan dari saya, tu kelemahan kita dengan Allah. Hubung kita Allah Ta'ala ni semua mencincai. Termasuklah saya. Okey, saya dah kata tuan-tuan cerita kita selama ni kita memang macam tu. Puan awean. Apa ni kita buat kira baik. Betul lah. Kita orang kadang belum azan lagi, boleh tengok lagi apa ni Hindustan lagi. Ni nak ada Allah lah. 5 minit ke 10 minit lagi, Masya Allah. Orang macam ni Allah rahmat dia tuan. Sama lagi Kojo cerita lain. Kojo cerita agak-agak kalau kita pas sekat sana, agak-agak siapa yang paling lambat.
letak sana macam tu, baju lepaskan, masuk masjid lepaskan, macam orang kata orang gila ustaz kau. Sambung lagi. Kemudian sama lagi tuan, Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya tidak seorang yang mengetuai satu kumpulan 10 atau lebih, melainkan nanti dia akan dibawa di hari kiamat dalam keadaan terbelenggu tangannya ke kuduk ini, ya, sama ada dibebaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh kezalimannya. Besok semua memimpinnya batal. Kalau dia adil, dibebaskan. Kalau dia zalim, binasa. Hadis wa Ahmad dan Ibn Hibban. Setiap hadis hari ini, kita tengok pembelahan, pemimpin yang menjaga kebajikan kita. Sebab tu saya selalu sebut di tempat saya dalam masjid, masjid tu ada 300-400 ribu tu orang bagi. Ingat-ingat tu, dalam karya kamu tu ada orang susah, pergi bantu dia 300 ribu, dia simpan apa-apa, pergi bantu. Tu kerja. Tempat mengadu ni adalah masjid. Kampung tu, Korea, tempat mengadu masjid. Sediakan makan tu dia orang, duit 100 ribu pun masalah, kan? Disimpan berapa? Orang tu nak pergi belajar, bagi duit, dia tak cukup duit pergi belajar. Sebab tu nak jaga masjid ni dia kena pandai. Ni jaga masjid orang politik tu masalah. Orang lagi walaupun dia tak datang pernah kat masjid, jaga masjid, dia masjid pun tak pernah, ada masalah. Besok paling ke mana? Ni orang nak sekolah, duit tak ada. Duit 400-500 ribu ni, apa bunuh tu dia simpan, bagi-bagi, tanggung. Tak cukup, minta terima. Korea ramai orang kaya bagi. Support itu baru betul-betul Islamik, kan? Ini kita banyak laporan mesyuarat, kita ada 8 juta tu, hebat satu. Tak guna untuk pada tempat, besok tunggu. Ada pernah memang kau ni. Sambung macam Maria nak cerita tuan. Ya main. Kena pastikan program untuk pemuda, program untuk muslimat, program untuk orang tua, program, semua program untuk kanak-kanak buat. Sebab masjid dulu kan, yang mana Rasulullah masjid itu adalah tempat pentadbiran. Ngomong lagi smart kan. Cerita ni tak ada apa-apa tapi Selangor insya-Allah tak masalah. Selangor insya-Allah ni cerita ni 9. Okey, kita datang penuh orang lah. Tak cukup sampai yang 9 penuh kosong. Okey, tak apa. Kemudian mawala wallahu syai'an min umul muslimin fajtahjaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim istahjaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Siapa yang dipilih oleh Tuhan dan dipilih oleh Allah untuk menguasai satu perkara dari hal ehwal kaum muslimin, dia ketua lah. Lalu dia menyembunyikan dirinya, tidak mahu menguruskan keperluan mereka, kepentingan mereka, dan membiarkan kemiskinan mereka, nescaya Allah akan mengabaikan keperluannya, menahan kepentingannya, dan membiarkan kemiskinan itu. Ini Allah marah. Nabi sebut dah dipilih oleh Allah Ta'ala jadi pemimpin hal awal muslimin, dia tak tengok pun kepentingan orang muslimin. Kepentingan mereka dibiarkan, miskin kebiarkan semua. Ada sebut tadi kan, Allah sendiri akan membiarkan mereka. Tamu di akhirat besok. Nangis tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak tolong saya, I'm sorry lah. Nak tolong Pak Imam tolong saya pun juga susah hati ustaz. Sama-sama susah hati. Lebih baik kita susah hati masa dunia, kita buat persediaan untuk kita bawa mati. Tua-tua dulu ya. Lama cakap kan. Tak apa, sambung lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syakuna umara'u fasaqatun jawratun. Faman saddaqahum bikazibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu min wa la yarid alayya al-khawd." Akan muncul nanti beberapa pemimpin pemerintah yang fasik dan zalim. Akan datang, Nabi kata, muncul pemimpin pemerintah yang fasik dan zalim.
Maka barang siapa yang mempercayai mereka itu atas kedustaan, mimpin tu bohong, kita percaya. Nabi kata, mimpin tu bohong, kamu percaya. Nabi kata kita lah. Dan membantu mereka, bantu pula mimpin bohong, kita bantu pula dia. Dua orang, satu percaya mimpin tu, yang kedua bantu pula mimpin tu. Bantu mereka atas kezaliman itu. Kezaliman mereka itu nascaya dia itu bukan daripada golonganku. Nabi tak ngaku umat, mana bukan golongan Islam. Dan aku pula bukan golongannya, dan dia tidak akan boleh mendatangi telaga minum Nabi sallam, yang ini telaga Kausar besok di akhirat. Nabi kata dua, akan datang ada pemimpin yang fasik dan zalim. Lalu pertama ada rakyat yang pergi menyokong dia. Bapa ni membenarkan, oh betul mimpin ni bagus, bagi bangunan kat kita, bagi bering kat kita. Contohlah kan, agak ke sini tempat lain. Tempat lain luar negara bagi bering juga, tapi dia tak nak memberi. Dan juga menyokong mereka, membantu kezaliman mereka. Nabi kata dia bukan golongan aku. Makna Nabi tak aku jadi umat. Kalau Nabi tak aku umat, siapa yang aku umat? Iblis. Dua aja, Iblis dan Muhammad. Dan mereka bukan golongan, dan aku bukan golongan aku. Tak ada kena-mengena dengan mereka. Dan mereka tidak akan boleh datang telaga ku di Kausar besok, telaga ku di akhirat besok. Jangan main tuan-tuan. Ini bukan mukhalaf main. Ini bukan cerita politik. Ini cerita Nabi beritahu kat kita. Kalau kita dah Nabi kita tak percaya, nak percaya siapa lagi? Itu nak tanya orang. Yang boleh menyelamatkan kita Nabi. Nabi tinggalkan Quran, Nabi tinggalkan hadis, Nabi tinggalkan para ulama yang membentang. Ulama ni ada dua tuan-tuan. Ulama, mana ulama dia ditafsirkan dalam kitab Jawahir Marhum, Munabbihatul Qulub. Ulama ialah satu hadis hadis Ibn Umar Khattab. Ulama ialah mereka yang beramal dengan ilmunya. Itu ulama. Orang ada ilmu, orang alim, dia beramal dengan ilmunya. Itu ulama. Kalau orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, itu bukan ulama. Itu ular dalam semak, menunggu projek mana yang nak dipatuhnya, orang mana yang dipatuhi. Tengok. Sebab tu Nabi SAW, sebenarnya aku takut akhaf Dajjal, aku takut Dajjal, tapi bukan Dajjal. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Al-ulama ulama yang jahat, yang mempergunakan titel ilmunya untuk mencari kepentingan menjilat pemerintah. Ya, apa dia? Faham dah? Lebih-lebih ya. Ini saya cakap terang kan, sebab saya pun takut juga. Tahu ulama tidak mati hidup ini. Tak tahu bulan depan tak jumpa. Tak tahulah tuan-tuan pergi dulu. Kenapa saya pergi dulu? Wallahualam. Tapi nampak cara kita nak sama-sama nak sampai lah. Ya, maut ya kita. Tak jalan, muka jalan. Nak tabung ni. Bila sampai tu siapa? Wallahualam. Pergi kalau ikut biar tuan-tuan dulu kan. Lama sikit aku kok lah kan. Mana kita tahu kan ini kerja Allah Ta'ala. Lama lagi. Sekarang kita nak perbetulkan diri kita tuan-tuan, sebab kita nak jawab dengan Allah Ta'ala bawah lain. Ya? Kalau kita buat kesilapan, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu lagi. Sikit lagi tuan. Kemudian ancaman hadis ini sangat berat terhadap para pemimpin yang suka membohongi rakyat untuk mengelirukan mereka dengan tipu helahnya. Lalu ada pula sekumpulan orang yang sengaja mempercayai para pemimpin tersebut atau pura-pura mempercayainya, lalu membantu mereka atas kezaliman yang dilakukannya. Alangkah banyaknya sekali para pemimpin Islam yang serupa ini pada masa ini. Maka hendaklah kita berwaspada dari penyakit serupa ini dengan segera membetulkan diri. Ini yang kita ada sebut ya. Jaga elok tuan. Kita dah rasa kita sendiri pun tak tanggung ya. Rasa takut tanggung seorang bapa. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, sinfani min ummati lan tanalahum syafaati, sultan zalumun washushun wa ghalin fid dini yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum
dua golongan dari umatku yang tidak akan mendaratkan syafaatku, yang tidak akan dapat syafaatku. Yang pertama sekali, sultan atau penguasa yang kejam lagi penipu. Satu, pemimpin yang kejam lagi penipu, memang tak dapat syafaat Nabi. Yang kedua, orang alim yang berlebihan agama yang menghasut mereka, lalu dia mesti dia suruh buat macam buat ni, tapi dia tak buat. Ya, dia cakap dia pandai, dia lebih, tapi dia tak buat langsung. Lagi berorang, ya, cakap pandai, buat tak. Jadi dua golongan ni Nabi tak kami semaaf besok di akhirat. Kerana wallahu alam. Mudah-mudahan saya tak alim ya, saya lobai je. Di mana pun dah cakap depan ni dia kena buat juga. Saya ada suruh tuan-tuan ke? Tak tuan-tuan, dia kata jom kita sama-sama. Ya, saya tak berani suruh tuan-tuan. Sebab suruh istighfar, saya kena istighfar dulu. Jadi kita jom sama-sama kita istighfar. Tu waktu belum? Belum ya? Belum, kita sama lagi tadi. Kemudian Nabi SAW sabda lagi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair. Manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat itu pemimpin yang kejam. Hadis At-Tabrani. Berat besar. Kita bayangkan kita seorang ditanya juga, kesihatan ambil mana, duit dapat ambil mana, belanja mana, kesihatan guna untuk apa kalau kita seorang, ilmu ada amal tak guna untuk apa. Isteri dia suruh buat rezeki ni bagi tu halal ke tak, suruh dia ajar dia mengaji belajar ke tak, tuan, pastikan dia tak ikut syariat Allah. Ada anak serupa juga, itu pegang pejabat pula, dah 3 orang pegang, lagi besar dia punya pegangan tu, lagi banyak tanggungjawab yang akan disoal di hadapan Allah Ta'ala. Ya, itu dia tuan. Jadi kita yang Allah dah pilih ni perlahan dah buat kan. Itu banyak kan waktu malam tu sama-sama kita perbaiki diri kita, bertobat kepada Allah. Bukan senang tuan-tuan. Semuanya akan disoal di hadapan Allah. Saya kalau setakat orang-orang soal saya tak kisah, tapi Allah soal saya tak jawab, pening kepala saya. Nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
InsyaAllah dalam 10 minit boleh ya. Cover bulan depan. Lepas. Tadi kita tengok cerita pemimpin zalim. Tengok pemimpin yang adil bagaimana Rasulullah SAW beritahu kepada kita. Al-Imamul Adil yuzilluhu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Pemerintah yang adil akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam naungannya di hari yang tak ada naungan kecuali naungannya yang ini sahaja. Ya, dalam hadis, suatu hadis yang lain disebut, dalam hadis yang telah berlalu sebutnya bahawa Nabi SAW bersabda 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala sahaja. Di antara tersebut ialah imamun adil, yakni pemimpin yang adil, ya, dan juga pemuda taat kepadanya dan seterusnya. Ya, tengok kan apa syarat jadi mimpi kita jumpa saya. Ya, masa 10 minit insya-Allah. Kemudian Nabi sallallahu bersabda, al-muqsituna ala manabir min nur allazi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma hullu. Pemimpin yang adil akan berada di pada mimbar dari cahaya, iaitu mereka sentiasa berkeadil di dalam hukum mereka, yang bersikap bertimbang rasa terhadap keluarga mereka dan terhadap siapa yang diserahkan penguasaan mereka. Yang memimpin dia jaga rakyat elok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, pendengarkanlah daku suatu sabda yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar, pendengar aku. Sayyidina Umar kata. Maka Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sabdanya, akan dibawa seorang pemimpin nanti di hari kiamat serta ditolaknya di atas jambatan Jahannam, sehingga bergoncanglah jambatan itu dengan satu goncangan yang kuat yang bakal menyebabkan setiap tulang belulang orang berada di atasnya boleh tercabut dari simpulannya. Namun jika seorang yang taat kepada Allah, namun jika dia seorang taat perintah Allah dalam segala amalannya, dapatlah yang melaluinya dengan selamat. Tapi jika dia seorang derhaka kepada Allah dalam segala amalannya, maka jambatan itu akan terputus, lalu terhumbanlah ia ke dalam neraka Jahannam itu sekadar sepanjang masa 50 tahun. 50 tahun kalau banding ke dunia, kalau dalam surah Sajadah disebut miqdaru alfasanah, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Dalam surah lain khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Allahu a'lam, mana Allah nak pilih itu pulang ke dia. Kalau 50 tahun cuba dah. Ya, okey, habislah. Lalu bertanya Sayyidina Umar kepada Abu radhiyallahu anhu, kepada Abu Zar radhiyallahu anhu pula, siapakah lagi orang yang patut minta kerja ini, wahai Abu Zar? Ya Abu Zar, dia kata nak memimpin, siapa patut terima? Dia minta, kata. Jawab Abu Zar, siapa yang sujud kepada Allah sehingga terputus hidungnya, dan siapa yang banyak sujud hingga melekat dahinya ke tanah. Itu maksudnya, wallahu a'lam kan. Makna di sini, maksudnya ialah orang yang ahli agama yang benar-benar dapat meletakkan dirinya di antara dua sempadan. Yang nak memimpin mesti orang yang ada agama, yang boleh meletakkan diri di antara dua sempadan, iaitu antara sempadan baik dengan buruk, antara adil dengan zalim, dan seterusnya. Kerana wara itu menjadi salah satu sebab utama bagi seorang pemimpin. Wara, takwa satu, wara satu. Dan tidak ada sifat wara jika tidak liput soal agama dan segala penjuru. Sebab itu wara penting. Itulah satu syarat untuk dipimpin. Nampak harta depan tak wara, itu masuk ke dalam, kocek. Dia boleh beza, boleh dia boleh apa disebut tadi,
Dia meletakkan diri di sempadan antara baik dengan buruk, adil dengan zalim dan seterusnya, dan dia warak. Warak dia ada syarat utama, sebab utama untuk menjadi pemimpin. Ya. Nak dapat warak tu dia kena ada ilmu, kena belajar. Sebab tu ulama sebut sebelum memimpin orang suruh belajar. Kalau dah memimpin, siapa nak ajar dia? Dia jadi bos. Syarat memimpin ni kena belajar. Ya. Okey. Berkata Umar bin Muhajir bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan kepada aku, jika anda lihat aku terpesong daripada kebenaran ketika dia jadi Amirul Mukminin, ini Umar bin Aziz, dia kata, jika aku lihat, kau lihat aku ni terpesong, maka letakkan tanganmu pada dadaku, lalu katakanlah, hai Umar, apa yang sudah kau lakukan ini? Pegang dada, letak, wahai Umar, kau buat apa sekarang? Tengok bagaimana. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah Islam ni, dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ni, dia dalam 2 tahun 2 bulan kalau tak silap saya, dia boleh membuatkan rakyatnya tidak ada satu pun yang layak untuk dimakan. Ya. Dalam zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lah ada ni apa sebut dalam tu, ulama ni dia ada yang paling besar tu, yang menentukan dasar, dia laksanakan apa nama sebut ni, presiden antara dia apa, macam contoh syura ulama. Ya, zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz mulanya syura ulama. Ya, tuan-tuan baca dalam sejarah zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz dia ulama, khalifah Umar bin Abdul Aziz ni. Syura ulama tu dipandang, pandang ulama dipandang. Ni ulama kena ikut cakap PM, salah. Bukan sebab lain. Ulama kena ikut cakap presiden. Bukan presiden minta pandangan syura ulama, bukan. Ni. Sebab itulah kalau tengok sejarah, tuan-tuan baca sejarah. Semasa pemerintah Sayyidina Umar Khalifah Umar Abdul Aziz ini lebih kurang dalam 2 tahun 2 bulan saja, dia mampu rakyatnya, dia boleh buat, dia mampu buat rakyatnya tak ada seorang pun layak untuk terima zakat. Pak tuan, miskin tak lah? Ya tuan, kita dah baca dah kan, nilai sendiri yang kita baikkan diri kita, kita bertobat kepada Allah di atas kesilapan kita sebelum ini. Kadang-kadang bala yang Allah turunkan ini adalah kesilapan kita juga. Ya, kita tak usah tunding orang lain dah. Dia biar tunding dia, kan? Cuma kita nasihat dia. Gunakan selalu sepatutnya benda-benda yang berlaku ni kita lagi dekat dengan Allah. Sebab yang boleh selesai Allah je. Tuan, dulu kita tengok sebelum apa ni, lepas pilihan raya dulu kan, pemberontakan Sulu, lepas pilihan raya banyak pula. Ni pilihan raya Kajang pula, MS 730 pula hilang, 370 pula hilang. Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjukkan, bukalah apa yang patut buka, hikmah ilahiyah yang ada di sebaliknya itu, minta Allah bukakan. Dan kalau kita nampak kesilapan banyak tu, kita sama-sama kita perbetulkan insya-Allah, supaya Allah Ta'ala tidak murka pada kita dan tidak murka pada negara kita. Kita sayang negara kita, ya. Kita tak mau kita semua ni Allah Ta'ala benci, marah kita kembali kepada Allah. Kalau semua orang kembali kepada Allah, insya-Allah selesai masalah kita. Ya. Wallahu a'lam cukup itu. Tanya tak apa ya. Insya-Allah faham ya. Senang kan? Cerita dah faham tu. Hari-hari dia orang cerita, cumanya bukan kita ada selesai. Nanti tuan-tuan tengok kita ada selesai. InsyaAllah bulan depan kita tengok pula sombong dan bongkar. Ya, apa sombong, apa bongkar, mana yang Allah janjikan untuk orang sombong dan bongkar. Ya. Sekolah tu dah Allah berapa kali dah? Dah 3 kali dah kan, cukup lah. Bulan depan lah. Jadi insyaAllah kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada Allah. Sekali lagi seulang, kita banyak istighfar kepada Allah, kita banyak selawat kepada Nabi Sallallahu, supaya Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semua. Ya. Apalagi tuan-tuan, kita tak ada daya upaya kecuali kita kembali kepada Allah saja. Ikhtiar kembali kepada Allah.
Waktu lepas ni tuan-tuan boleh kau emas tu nasihat-nasihatkanlah pada Kuda Putrajaya tu, nasihat-nasihat PM, ya, PM tolong buang arak dalam ketopang tu. Kono jangan pakaikan apa ni ihram dalam pramugari tu, poning kepala ustaz, tuan-tuan poning kepala. Lalu lepas kita naik kopi hotel. Dia tengok dah lah pakai kotak ni, kita pun ambil kopi pun nak orang lah, kopi pun orang tu masalah tu kan. Ustaz pun kopiah dengan blokek tu kan, pegang kopiah kan, takut cabut. Dia lah pakai kotak poning pula, dia jalan selak kaki poning pula, nampak pohon pula. Okay. Kemudian bila naik ke Betobang, satu lagi saya nampak lah naik ke Betobang emas ni. Saya minta maaf lah, marah. Ya, dia kata yang boleh penting masuk apa ni bel tu apa? Masuk yang itu dulu. Patutnya baru apa ni dia punya tu baca doa dulu macam lain. Macam Brunei ke Arab Saudi ke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sedap. Kita barulah masuk okey, masuk ke safety. Bel tu kan, bel apa nama macam kita sebut. Kepingan geledah pakai. Tompek semayang pun tak ada. Saya tengok Arab Saudi dia tompek semayang, ke Betobang ada tompek semayang. Dia duduk selo atas lagi. Kadang-kadang dia apa pun dia kena back to Allah, kembali kepada Allah. Ya, insya-Allah. Selesai tuan-tuan. Apa pun teori dia akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Banyak Allah alam lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah. Sebagaimana Engkau menyinari bumi dan langit dengan cahaya matahari Islam. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama yang bertakwa dan beramal dengan ilmunya, dan matikanlah kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada yang memperjuangkan dan mempertahankan agama ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala titah perintah ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan dan pertemuan ini perhimpunan yang kau rahmati dan kau kasihi ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan lepas ini perpisahan yang kau berkati dan kau ampuni ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bersihkanlah hati kami bersifat-sifat yang keji ya Allah. Penuhlah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam ya Allah, di mana sahaja mereka berada, di mana sahaja mereka berada, dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama ya Allah. Hancurlah musuh Islam sahaja hancurnya Allah. Hancurlah musuh Islam sahaja hancurnya Allah. Hancurlah musuh Islam sahaja hancurnya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, angkatlah segala ujian yang kami berikan kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami pada azab api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Allah, Tuhan kami, terima doa kami, terima permintaan kami, terimalah permohonan kami, terimalah rintihan dan layuan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah, dosa para suami, dosa para jiran kami, dosa kaum kerabat kami, dosa para sahabat kami, dosa adik-adik kami, dosa para guru kami, dosa orang-orang yang berhak atas kami ya Allah, sama ada dosa terdahulu, terkini dan selamanya, dosa kecil maupun dosa besar, dosa tersembunyi maupun dosa nyata, sengaja maupun dosa tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dan juga ampunlah dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihanlah sekerahmatilah keduanya Allah. Kasihanlah sekerahmatilah keduanya Allah. Kasihanlah sekerahmatilah keduanya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi dan merahmati kami semenjak kami kecil. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Allahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wa alamin. Wallahu minkum.